Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 1 Mei 2026 Jumaat. Tema, agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami mahu mengundang Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti renungan yang akan kami pelajari pada pagi ini. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Tajuk bacaan, menuju ke arah doktrin kurnia rohani bahagian pertama. Ayat inti, Allah telah menentukan tempat masing-masing anggota jemaah. Pertama sebagai rasul-rasul, kedua nabi-nabi, ketiga guru-guru, seterusnya mereka yang diamanahkan untuk melakukan pelbagai mukjizat mereka yang diberi kurnia untuk menyembuhkan, untuk memberi pertolongan, untuk memimpin, dan untuk bertutur dalam aneka lidah. 1 Korintus 12 ayat 28. Sehubungan dengan pemahaman baru pada tahun 1855 mengenai masa untuk memulakan Sabat, kami telah mencatat satu urutan peristiwa yang jelas. Pertama, perselisihan pendapat tentang topik tersebut. Kedua, kajian Alkitab yang mendalam. Ketiga, persetujuan umum terhadap hasil kajian Alkitab dengan beberapa pengecualian di antara mereka yang masih mempertahankan pendirian lama. Keempat, dan sebuah penglihatan daripada Ellen White yang mengesahkan hasil kajian Alkitab dan membawa kesatuan dalam kalangan orang-orang percaya. Rangkaian peristiwa itu membawa beberapa pemerhatian ke dalam pikiran kita. James White mengemukakan salah satu daripadanya. Persoalan ini timbul secara semula jadi, katanya. Jika penglihatan-penglihatan diberikan untuk membetulkan mereka yang tersilap, mengapa dia, Ellen White, tidak melihat lebih awal kesilapan mengenai masa 6 petang itu? Bagi saya, katanya, saya sentiasa bersyukur karena Tuhan membetulkan kesilapan itu pada waktunya yang baik dan tidak membiarkan perpecahan yang menyedihkan wujud di antara kita mengenai hal itu. Nampaknya bukanlah kehendak Tuhan untuk mengajar umatnya melalui kurnia roh tentang persoalan-persoalan Alkitab sebelum hamba-hambanya dengan tekun menyelidiki firman-Nya. Ketika ini dilakukan pada pokok perbahasan mengenai masa untuk memulakan Sabat, dan kebanyakan telah teguh dalam pemahaman mereka. Sementara sebahagian lagi berada dalam bahaya untuk tidak sehaluan dengan tubuh jemaah dalam perkara ini. Maka, ya, pada ketika itulah masa yang tepat bagi Tuhan untuk mengagungkan kebaikan-Nya melalui pernyataan kurnia roh-Nya dalam melaksanakan tugasnya yang sewajarnya. Kitab suci yang kudus telah diberikan kepada kita sebagai panduan iman dan tanggung jawab, dan kita diperintahkan untuk menyelidikinya. Biarlah kurnia-kurnia itu memiliki tempat yang sewajarnya dalam gereja. Tuhan tidak pernah meletakkannya di barisan hadapan dan memerintahkan kita untuk memandang kepadanya sebagai penuntun jalan kebenaran dan jalan ke surga. Firman-Nya telah Dia agungkan. Kitab suci perjanjian lama dan baru adalah pelita bagi manusia untuk menerangi jalannya menuju kerajaan Tuhan. Ikutilah itu, tetapi jika kamu tersasar daripada kebenaran Alkitab dan berada dalam bahaya tersesat, mungkin pada waktu yang dipilihnya, Tuhan akan membetulkan kamu dan membawa kamu kembali kepada Alkitab. Syukur kepada Tuhan atas kurnia-kurnia-Nya.
termasuk kurnia nubuat melalui Roh Kudus. Orang-orang percaya yang mula-mula menghargai kurnia tersebut, tetapi berusaha untuk meletakkannya di tempat yang sewajarnya. Bagi mereka, Alkitab adalah yang paling utama, dan kurnia-kurnia itu peranan untuk membawa mereka kembali kepada wahyu Tuhan dalam kitab suci. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.